Dan saya tidak bersembunyi selepas 7 Oktober. Saya sedang melarikan diri dari Mesir. Saya telah melarikan diri dari Mesir. Dikejar oleh Ikhwanul Muslimin, mereka mempunyai satu tujuan, iaitu memusnahkan Barat. Dan minggu ini saya berada di persidangan Kufi di Washington DC. Kristian bersatu untuk Israel. Bertemu dengan penceramah yang paling menarik dengan beberapa idea yang sangat revolusioner dan juga peluang untuk bertemu dengan orang yang sehaluan. Sekarang, saya ada seorang kawan lama yang sudah 2 kali muncul dalam rancangan kita. Kawan baik saya, Dalia Ziada. Dalia, apa kabar? Saya sangat gembira dapat jumpa awak, sangat gembira dapat bersama awak, sangat seronok dapat jumpa awak. Kali pertama saya menemu Ramah. Awak beritahu saya tentang pengalaman buruk yang awak alami di Mesir apabila awak secara terbuka berkata, 7 Oktober itu sesuatu yang buruk. Awak telah dianiaya. Awak tinggalkan tempat itu dan datang ke Amerika. Kali kedua saya menemu Ramah. Awak ceritakan kepada saya tentang pengalaman buruk yang awak alami di kampus, kolej apabila awak pergi bercakap tentang Timur Tengah dan seseorang cuba meracuni awak demi Tuhan. Tapi sekarang awak berada di tempat yang lebih baik. Saya berada di tempat yang jauh-jauh lebih baik sekarang. Saya masih ingat kali pertama kita bercakap, itu adalah minggu pertama saya di Amerika Syarikat selepas saya terpaksa melarikan diri dari Mesir. Ya, dan saya tidak bersembunyi. Awak tidak bersembunyi? Ya, saya bersembunyi. Dan saya ingat saya letak gambar dan awak kata, jangan beritahu di mana kita berada. Tepat sekali. Ya. Tepat sekali. Sekarang, disinilah saya duduk bersama awak di Washington DC. Sekarang saya bekerja sebagai penyelaras Washington DC dan fellow penyelidik di ISGAB. Tetapi, untuk kajian antisemitisme global dan dasar, serta pusat penyelidikan akademik. Berjuang demi tujuan yang mulia, demi perjuangan yang benar. Bukan sahaja untuk orang Yahudi, bukan sahaja menentang antisemitisme, tetapi juga untuk demokrasi liberal. Untuk tamadun. Untuk tamadun, betul. Menentang semua kuasa di sebelah kanan dan kiri serta semua ideologi agama yang buruk yang mahu memusnahkan tamadun barat dari dalam. Saya kini sangat ruja untuk mengatakan bahawa saya adalah sebahagian daripada pasukan hebat yang sedang memperjuangkan tujuan ini. Dan saya rasa inilah pentas balas dendam saya. Saya akan ceritakan satu babak yang akan merangkumkan perkara ini. Pada Oktober 2023. Selepas 7 Oktober, saya sedang melarikan diri dari Mesir. Saya telah melarikan diri dari Mesir. Dikejar oleh Ikhwanul Muslimin, golongan Salafi, malah sesama rakyat Mesir dan kerajaan saya sendiri yang menganggap saya pengkhianat kerana saya bersuara menentang Hamas. Ini berlaku pada Oktober 2023. Beberapa ketika kemudian, pada 25 Oktober, saya sedang berjalan keluar dari Rumah Putih bersama bos saya, Charles Small, yang pernah Anda temu ramah dalam salah satu episod Anda. Dan selepas kami bertemu dengan pegawai kanan di Rumah Putih, menawarkan mereka satu laporan yang saya turut serta menulis mengenai Ikhwanul Muslimin. Dan mereka memberitahu kami bahawa mereka akan mengisytiharkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi pengganas dan berita itu akan diumumkan dalam beberapa hari lagi. Bayangkan, selepas kira-kira 2 tahun, maksudnya macam satu kitaran yang lengkap, orang yang sama yang menganiaya awak dan memaksa awak meninggalkan tanah air awak. Awak adalah sebahagian daripada. Ditetapkan sebagai organisasi pengganas. Di sini untuk berada di Rumah Putih dan melawan mereka, serta menyaksikan detik ini apabila mereka ditetapkan sebelum orang lain. Ia adalah, saya ingat horoskop Aries, ini sangat menakjubkan. Syukur kepada Tuhan. Maksud saya, tapi awak adalah sebahagian daripada itu. Saya adalah sebahagian daripada. Mereka sepatutnya biarkan awak di sana. Lihat kerosakan yang awak lakukan kepada mereka. Saya tahu dengan tepat. Mungkin mereka menyesalinya sekarang. Saya rasa mereka memang menyesal. Ya, tapi saya sangat bertuah. Macam saya jumpa orang yang sehaluan dengan saya. Macam orang yang betul-betul dapat memperkasakan saya dengan cara yang betul untuk buat perkara yang betul. Dan saya sangat gembira saya sebahagian daripada perjuangan ini sebab inilah yang saya selalu percaya. Macam awak tahu, nilai-nilai liberal demokratik. Itu bukan hanya milik satu tempat saja awak tahu. Bukan hanya milik AS, bukan hanya milik Israel. Tapi milik mana-mana manusia yang percaya bahawa kebebasan itu sesuatu yang penting awak tahu. Adakah ini kerja utama yang awak lakukan sekarang, Dalia? Penyelidikan jenis apa yang sedang awak lakukan? Jadi di ISGAB sebenarnya, kami lakukan semua. Pertama sekali, apa yang membezakan kerja kami di ISGAB adalah orang-orangnya dan kualiti penyelidikan. Jadi dari segi orang, kami mempunyai pasukan yang hebat terdiri daripada puluhan penyelidik, iaitu lebih daripada 40 orang.
dari seluruh dunia, daripada latar belakang yang berbeza, kepakaran yang berbeza, juga latar belakang agama dan budaya yang berbeza, yang benar-benar memperkayakan penyelidikan. Dan satu lagi perkara, kualiti hasil kerja kami. Kami bukan sahaja menghasilkan taklimat ringkas seperti yang dibuat semua orang di DC atau mana-mana ibu kota lain di dunia. Tetapi penyelidikan akademik bertaraf tinggi yang saya lihat dengan mata saya sendiri, para pembuat dasar di sini dan kemudian ialah sebenarnya juga di mana-mana. Dan juga di beberapa negara Arab di mana kami juga mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan mereka sangat dahagakan perkara itu. Kerana semua yang mereka dapat hanyalah maklumat cetek. Orang sekadar menyentuh permukaan tetapi tiada siapa yang membuat analisis sedalam kami. Menganalisis ideologi-ideologi yang mengancam Amerika Syarikat dan negara-negara barat yang lain. Mengaitkan apa yang berlaku di Timur Tengah dengan apa yang berlaku di sini, yang mana tidak ramai orang lakukan. Terutamanya berdepan dengan semua dakwaan bahawa anti-Zionisme bukanlah anti-Semitisme dan anti-Amerikanisme, sebenarnya semuanya berkaitan. Jadi saya percaya kita sedang melakukan sesuatu yang istimewa. Dan sekali lagi, saya sangat gembira menjadi sebahagian daripadanya. Adakah mereka mendengar, Dahlia? Adakah para pembuat dasar mendengar? Adakah mereka melakukan sesuatu mengenainya? Adakah mereka merasakan ancaman itu sekarang? Jadi sebenarnya bukan sahaja mendengar, tetapi mereka kini datang ke ISJB untuk melatih kaki tangan mereka di pelbagai agensi besar di Amerika Syarikat. Tentang bagaimana untuk menangani Islamisme radikal, bagaimana untuk menangani protes yang berlaku di mana-mana, untuk memberi mereka petunjuk tentang maksud slogan-slogan ini, yang digunakan oleh orang ramai, siapa mereka, malah menganalisis. Maksud saya, projek terbaru kami yang baru saja kami mulakan adalah mengenai DSA. Ya, Dan Persatuan Sosialis Demokratik yang sebenarnya mereka ada. mereka sepatutnya memanggil diri mereka Islamis. Tepat sekali, mereka tiada kaitan dengan demokrasi sebagai ideologi yang mengancam Amerika Syarikat, mengancam dunia barat. Jadi kami bincangkan semua itu. Dan maksud saya, kami mengusahakan semua itu. Dan ya, pembuat dasar sedang mendengar. Pembuat dasar terus datang kepada kami. Tidak lagi. Atau kami sedang mendekati mereka dengan maklumat Mereka sedang datang kepada kami. Meminta, tolong bantu kami fahami ini. Tolong bantu kami lihat kaitan antara isu ini dan isu itu. Jadi saya percaya, ya kami macam... Saya akan katakan, baiklah, syukur kepada Tuhan, pentadbiran ini memahami tahap risiko, tahap bahaya. Kerana jika tidak, saya rasa jika kita masih bersama pentadbiran sebelum ini, kita mungkin berada dalam keadaan yang sangat teruk sekarang. Saya rasa ada ramai orang yang tidak mahu melihat ancaman itu atau ia mencabar. Saya rasa melalui kacamata mereka sendiri tentang apa yang orang lain, bagaimana mereka berkelakuan atau apa yang mereka lakukan. Saya rasa ramai orang malah mahu percaya bahawa orang lain berfikir seperti mereka. Dan mereka tidak memahami ideologi yang sangat berbeza berdasarkan nilai-nilai yang sangat berbeza. Mereka tidak faham. Masalahnya ialah, selama ini mereka fikir bahawa radikalisme, Hamas dan semua kumpulan ini serta Iran juga adalah masalah bagi Israel. Ya. Atau masalah bagi orang Yahudi. Ya. Mereka tidak faham bahawa sasaran akhir kebencian ini adalah Barat. Bukan sahaja Israel, bukan sahaja orang Yahudi, dan sebenarnya tindakan menyasarkan komuniti Yahudi di sini, di AS, yang kita lihat dalam 2 tahun lepas, bukanlah satu kebetulan. Ia tidak berlaku hanya sebagai reaksi kepada peperangan yang berlaku beribu-ribu batu jauhnya. Ia adalah disengajakan dan dirancang dengan baik. Dan kenapa orang Yahudi secara khusus? Kerana jika anda lihat dalam semua literatur, kumpulan radikal ini sama ada komunis atau Islamis, red green, dalam semua literatur mereka mempunyai satu matlamat, iaitu memusnahkan Barat. Dan untuk memusnahkan Barat, anda perlu melihat kepada tiang-tiang yang menjadi asas kepada Barat dan memusnahkannya satu demi satu. Tiang yang paling besar sebenarnya pada satu ketika ialah ideologi Kristian. Sekarang ideologi Kristian tidak sekuat dahulu. Ironinya, kebanyakan negara barat hari ini sudah tidak lagi berteraskan Tuhan. Ya. Apakah satu-satunya tiang yang masih begitu kukuh? Yang menumpukan pada identiti kolektif. Oh ya, identiti kolektif mereka bukan sahaja berasaskan agama, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai liberal demokratik ini.
Nilai-nilai ini adalah konsep kebebasan. Ia adalah komuniti Yahudi. Kita menghalang mereka. Mereka menjadi penghalang. Jadi, dengan menyasarkan mereka, dengan menggunakan Palestin, dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai perjuangan Palestin, dengan menggunakan kebencian anti-Zionis terhadap Israel sebagai platform. Untuk berselindung di sebalik alasan yang sah atau bahasa yang dianggap betul dari segi politik, dan menyerang serta melemahkan tonggak Yahudi ini yang masih membuat Barat terus berdiri kukuh. Ini adalah matlamat mereka, dan itulah sebabnya kita melihat semua kebencian ini. Dan saya akan tambah lagi dengan mengatakan bahawa dalam setahun kebelakangan ini, kita telah melihat satu lagi lapisan kebencian ini, iaitu penargetan terhadap komuniti Kristian Evangelis. Kami berada di Kufi minggu ini, Christians United for Israel, yang saya percaya Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam lain juga mengenal pasti sebagai penghalang untuk memisahkan Amerika Syarikat daripada Israel. Memisahkan ikatan yang mewujudkan benteng pertahanan terhadap Islamisme benar-benar menjadi sasaran tahun ini. Sudah tentu. Maksud saya juga kumpulan seperti Kufi dan kumpulan lain, mereka sebenarnya melakukan kerja yang sangat hebat. Saya percaya mereka faham ancaman yang saya beritahu Anda, yang baru saja saya bincangkan dengan Anda, yaitu dengan melindungi komuniti Yahudi, mereka juga melindungi diri mereka sendiri. Ya, Mereka sedang melindungi negara mereka dan tamadun mereka. Itulah sebabnya mereka mengambil risiko ini. Dan sudah tentu, golongan Islamis akan terus cuba memecah belahkan hubungan antara Israel dan Amerika Syarikat, begitu juga dengan golongan komunis. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa mereka saling menguatkan antara satu sama lain. Sebenarnya, bukan sahaja Amerika Syarikat penting untuk Israel dan kekuatan Israel. Tetapi lihatlah Israel hari ini. Israel adalah kuasa terkuat di Timur Tengah, benar-benar kuasa paling kuat di Timur Tengah. ya. Dan jika Amerika Syarikat mahu berjaya di peringkat global, bukan sahaja di Timur Tengah, ia perlu meletakkan pertaruhannya pada kuda terkuat, iaitu Israel. Israel telah menjadi sekutu yang amat penting bagi Amerika Syarikat dari segi perisikan, ketenteraan, dan ekonomi. Dan ia adalah satu-satunya negara demokrasi di rantau itu. Ya, ia mempunyai masalah sekarang, tetapi ia tetap satu-satunya demokrasi di rantau itu. Ya. Jadi Israel sama pentingnya kepada AS. Dan dengan menjadikannya satu perpecahan, Orang jahat yang menang. Talia, awak pakar dalam rantau ini. Bagaimana awak melihat negara-negara Teluk pada masa ini? Bagaimana awak melihat pakatan antara UAE dan Israel? Pada pendapat saya, ia lebih kukuh daripada sebelum ini. Tapi kemudian ada pihak Saudi yang sangat, saya nak cakap, berubah-ubah pendirian mereka. Dan saya tahu bahawa MBS ada tekanan dalaman dia sendiri. Bagaimana awak melihat situasi selepas perang Iran yang kita sendiri tak pasti apa akan berlaku? Dan negara-negara Teluk sendiri yang telah diserang oleh Republik Islam Iran. jadi apa yang sedang berlaku di dalam Teluk jika kita fokus khususnya kepada negara-negara Teluk, terutamanya selepas perang Amerika Syarikat, Israel, dan Iran, seperti satu gempa diplomatik. Ya, ia akan membawa banyak perubahan. Dan biar saya terangkan dengan cepat dari mana datangnya gempa ini. Jadi, rantau Teluk adalah satu-satunya rantau di Timur Tengah yang tidak digoncang oleh peristiwa politik yang berlaku sepanjang 2 atau 3 dekade yang lalu. Termasuklah musim bunga Arab termasuk. Kebanyakan daripada mereka. Mereka cuba di Bahrain. Tapi Arab Saudi campur tangan. Dan mereka, Ya, tapi maksud saya, ia merupakan kawasan paling stabil di Timur Tengah. ya, Sekarang, buat pertama kalinya, mereka berada dalam peperangan. Mereka mendapati diri mereka terlibat dalam peperangan apabila Iran sudah mula menembak ke arah mereka. Mereka perlu mempertahankan diri mereka. Dan buat pertama kalinya, mereka menguji sejauh mana Amerika Syarikat sanggup pergi untuk melindungi mereka. bagaimana prestasi Amerika Syarikat dalam ujian ini? Sangat teruk. Tepat sekali. Dan yang menunjukkan mereka kini tidak tahu, adakah Amerika Syarikat masih berbaloi dengan wang yang kami bayar untuk menempatkan pangkalan mereka jika mereka tidak dapat melindungi kami. Sebenarnya, Israel lebih menyokong UAE berbanding sokongan Amerika Syarikat kepada mana-mana negara Teluk lain semasa perang ini. Jadi mereka bertanya kepada diri sendiri soalan seperti, patutkah kami ikut contoh UAE atau contoh Qatar? Seperti, patutkah kami ikut model UAE atau model Qatar? Israel atau Amerika Syarikat sekarang? Jadi mereka ada persoalan besar ini. Terdapat begitu banyak perselisihan dalaman.
Tapi saya rasa akhirnya situasi ini akan terus bergerak. Akan mendorong mereka ke arah berdamai dengan Israel, atau lebih tepat lagi, menormalkan hubungan dengan Israel. Tidak dapat dielakkan. Karena jika tidak, Apakah pilihan mereka? apa? Tiada alternatif lain. Tepat sekali. Maksud saya, kecuali mereka mahu pergi ke China, tapi nanti mereka akan menghadapi pelbagai masalah. Mereka tak boleh. Mereka dah cuba. Arab Saudi sebenarnya dah cuba buat begitu. Dan saya sebenarnya beri kredit kepada seseorang yang pernah cakap tentang perkara ini, bahawa Arab Saudi memang terkenal dengan poligami. Tapi mereka dah cuba dengan pasangan yang berbeza. Mereka cuba dengan Amerika Syarikat, dengan China, dengan Iran, dengan Brazil, dengan semua orang. Anda tahu, yang anda boleh bayangkan. Jadi, tapi mereka masih tahu bahawa Amerika Syarikat adalah bos di Timur Tengah. Dan Israel kini adalah kuasa terkuat di Timur Tengah. Jadi, cepat atau lambat, mereka perlu membuat pilihan ini. Dan sebenarnya, saya dengar bahawa ketika Lubnan sedang mengambil langkah untuk menormalkan hubungan dengan Israel atau berdamai dengan Israel terlebih dahulu, dan kemudian menormalkan hubungan, Arab Saudi berkata, tidak, tunggu, kami mahu lakukannya dahulu. Betul ke? Saya dengar ini daripada orang yang benar-benar terlibat dalam proses itu. Itu menarik. Jadi, Arab Saudi mahu jadi yang pertama, awak tahu, macam kami lakukannya dulu sebelum Lubnan. Jadi beginilah cara mereka berpikir. Malangnya, yang mana tidak bijak. Dan kenapa Arab Saudi begitu keliru? Kerana mereka juga cuba memainkan peranan yang lebih besar daripada kemampuan mereka, yaitu menjadi kakak besar di rantau ini. Mereka telah menjadi kakak besar di Teluk, tetapi di seluruh rantau ini, mereka masih memerlukan banyak latihan untuk mencapai tahap ini, tahu? Bukankah semua itu bergantung pada apa yang berlaku dengan Iran? Sudah tentu, sebahagian besarnya akan menentukan bagaimana negara-negara Teluk akan bertindak pada masa hadapan. Tetapi terdapat juga masalah dalaman yang penting. Majoriti penduduknya adalah tradisional dan mungkin agak anti secara umum kerana pendidikan mereka, sistem pendidikan. Sudah tentu, tetapi Iran masih merupakan faktor yang sangat penting. Semuanya bergantung sama ada rejim ini akan bertahan atau akan berakhir, dan Iran yang baru akan lahir. Kita masih perlu tunggu dan lihat kerana sekali lagi, Amerika Syarikat memutuskan untuk mengubah haluan pada saat akhir. Dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Tetapi saya berharap akhirnya rakyat di Iran akan dapat menikmati kebebasan mereka. Saya setuju. Saya rasa apa pun yang berlaku, sama ada Amerika Syarikat kembali terlibat atau tidak, ia mesti menjadi permulaan kepada pengakhiran Republik Islam. Terutamanya kerana cara mereka melayan rakyat mereka sendiri. Mereka sudah muflis. Awak tahu, saya baru dengar bahawa ekspor minyak mereka kini telah digantung semula oleh AS. Maksud saya, ini tidak akan berakhir dengan baik. Jadi saya berdoa agar ini adalah permulaan kepada pengakhiran bagi 92 juta orang yang tinggal di Iran. Tetapi juga untuk keamanan dan kemakmuran rantau ini. Betul. Tetapi biar saya beritahu Anda, sebenarnya yang menentukan masa depan rantau ini sekarang bukanlah Iran. Ialah Trump. Bukan Amerika Syarikat. Ia adalah Israel. Israel? Ya, dalam banyak cara. Israel, saya akan katakan ia adalah kuasa terkuat. Mungkin satu-satunya pesaing sekarang ialah Turki. Kita tahu arah tuju Turki. Mereka akan cuba terus bergerak ke haluan jahat ini selagi mereka mampu. Ya. Tetapi Israel sepatutnya, maksud saya, kembali kepada keadaan sebelum gencatan senjata ditandatangani tahun lepas, di mana ia berada pada saat paling kuat, sangat fokus pada matlamatnya. Bukan sahaja menghancurkan Hamas, tetapi juga menghancurkan Iran, kepala gurita itu. Dan jika mereka boleh kembali ke titik ini, Kita perlu sampai ke sana. sudah tentu. Maksud saya, semalam, Hamas mengumumkan bahawa mereka akan bubar. Dan anda tahu, orang-orang ini mula meraihkan. Akhirnya, Hamas akan bubar. Tetapi sebenarnya, itu adalah satu penipuan. Semuanya adalah penipuan. Tiada pelucutan senjata. Hezbollah tidak akan meletakkan senjata jika kita tidak melucutkan senjata mereka. PBB tidak berguna. Mereka ini adalah pengganas. Namun, mereka Awak tidak tidak boleh boleh. jadi apa-apa selain itu. Mereka tidak akan menerima diplomasi. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan mereka adalah tindakan ketenteraan. Siapa yang boleh melaksanakan tindakan ketenteraan dalam kes ini? Israel satu-satunya yang boleh melakukan itu. Jadi sebenarnya, mesej saya kepada komuniti antarabangsa melalui anda, hentikan daripada mengikat tangan Israel. Biarkan Israel memulihkan rantau ini. Israel sebenarnya sudah bersedia untuk memulihkan rantau ini 10 bulan yang lalu. Dan anda yang menghentikannya. Cukup. Cukup campur tangan di Timur Tengah jika anda tidak tahu bagaimana Timur Tengah diuruskan.
Ada bos baru, bos tempatan yang sedang muncul sekarang, yaitu Israel. Biarkan Israel lakukan tugas itu. Mari untuk pertama kalinya kita lihat sesuatu yang berbeza di Timur Tengah. Dan ya, saya benar-benar percaya kepada Israel. Saya percaya Israel adalah pihak yang mampu mengemudi kapal Timur Tengah ke arah yang betul. Baiklah, Tuhan memberkati awak sayang. Saya akan bawa sedikit keyakinan yang awak berikan kepada saya dan rakyat Israel pulang ke Israel. Kami doakan awak semoga berjaya. Awak sedang melakukan kerja yang luar biasa. Awak sentiasa melakukan kerja yang hebat. Terima kasih. Tapi sekarang awak benar-benar menyerlah dalam apa yang awak lakukan. Dan awak membantu kami membina rantau yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati awak dan terima kasih. Terima kasih banyak, Flor, untuk segalanya. Terima kasih.